Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua penonton Malaysia hari ini dan juga rakan di sebelah saya. Okey, hari ini hari Rabu 9 September 2020 bertemankan saya Marsila Hassan pada hari ini dan juga rakan saya di sini. Saya Ali Iskandar dan harapnya hari ini menceriakan anda dan kita berada di bulan September. Ada beberapa minggu lagi sebelum moratorium ditamatkan. Kan bermakna harapnya ada persiapan kewangan yang utuh sebelum kita melalui fasa seperti mana asal dari segi pembayaran hutang, kereta, pinjaman peribadi dan sebagainya. Dan misalkan anda antara yang terkesan, pastinya anda telah mula melakukan sesuatu dari segi permohonan untuk meminta lanjutan moratorium. Kalau anda jenis yang tidak layak, kategori yang tidak layak, barangkali ini antara perkara yang harus anda fikirkan bagaimana untuk memastikan ekonomi dan juga aspek kewangan anda dapat diatur dengan sempurna bermula Oktober nanti. Betul. Ya. Itu berkaitan dengan moratorium yang akan tamat nanti. Dan sekarang kita dikejutkan dengan kadar kenaikan angka positif COVID-19 yang betul. mendadak naik kan. Kalau hari Ahad, hari Sabtu yang lepas angka cuma 6 kes, hari Ahad 6 kes juga dan kemudian hari Isnin kita terkejut dengan peningkatan yang begitu mendadak 62 kes dan semalam kita sekali lagi dikejutkan dengan pertambahan yang begitu ketara iaitu sebanyak 100 kes dan itu kita nak bercakap sebentar lagi sebab bukan kita berdua saja di sini Ali kerana kita juga ada rakan setugas yang lain. Lupa lah kita ada rakan setugas sebelah lah. Assalamualaikum Fadli. Waalaikumsalam. Afad tu dah memanja. Wah, mentang-mentang dah pergi kampung saya Muar kan, lupa saya kat sini. Ramai yang menyebut nama Fazli ketika saya berada di sana. Itulah dia. Tapi awak tak nampak wajah orang Muar. Tak nampak? Tak nampak. Saya nampak macam orang? Onkel. Okey. Okey, apapun terima kasih kepada kalian yang sedang menyaksikan Malaysia hari ini. Betul apa yang Marsila katakan tadi, sebenarnya memang kita rasa terkejut ya. Sebab semalam untuk kes COVID-19 yang berlaku di Malaysia setakat pukul 12 tengah hari semalam mencatatkan 100 kes iaitu selama hampir 4 bulan sebenarnya kita tidak mencatatkan 3 angka tersebut dan alalang kami yang mana anda mungkin sedang menyaksikan Malaysia hari ini, saya nak kongsikan juga berkaitan dengan COVID-19 kepada anda yang menghadiri tetamu akad nikah di Bukit Bendera Muda. Untuk anda pergi ke pusat kesihatan ya. Okey, ini butirannya. Jabatan Kesihatan Pulau Pinang meminta tetamu yang menghadiri satu majlis akad nikah di Bukit Indra Muda, Bukit Mertajam pada 29 Ogos lalu supaya menghubungi bilik gerakan pejabat kesihatan seberang Perai Tengah SPT ya. Kerana salah seorang daripada tetamu majlis tersebut telah disahkan menghidap ataupun berada ataupun terkena COVID-19. Jabatan Kesihatan Pulau Pinang sedang mendapatkan maklumat lanjut mengenai jumlah sebenar tetamu yang hadir pada majlis berkenaan. Ya. Jadi perlu kita tahu, perlu kita ingat, anda kata kalau kita berada di majlis tersebut untuk kita pergi untuk membuat pemeriksaan. Pada masa yang sama, segala perencanaan majlis perkahwinan di sebelah utara ni barangkali harus dirujuk kembali. Betul. Kan dari segi bilangan yang dijemput hadir tetamu. dan juga paling pentinglah SOP lah. Ya, jangan disebabkan kita tengok majlis perkahwinan di kaca TV dan sebagainya meriahnya, kita pun nak buat meriah itu tapi kita lupa kawasan tertentu ni perlu dilakukan sesuatu bila bercakap tentang pandemik COVID-19 ini. Betul, itu mengenai majlis perkahwinan dan sebagainya dan sekarang ni bercakap mengenai COVID-19 ni kita tahu trend orang sekarang kalau Eli dan juga Fazli perasan orang suka fist bump macam ni. Itu sebenarnya kita tak boleh buat sebab itu melibatkan sentuhan fizikal dan KKM juga ada mengatakan bahawa kita dilarang kalau boleh janganlah buat fist bump. Kalau kita jumpa kawan baik orang sekarang dah tak salam. Sepatutnya kita perlu meletakkan tangan di bahu seperti ini sebagai tanda hormat daripada kita membuat beginilah fist bump macam ni. Ataupun kadang-kadang perempuan paling saya perasan diorang suka laga-laga pipi. Perempuan dia sebab saya sendiri pun kadang-kadang buat juga. Buat jugalah. Tapi tak kena kan lagu pipi tu kan? Kenalah, kena pipi, kena kulit, bersentuh kulit. Tak ada. Dia betul-betul macam tu. Jadi dia tak boleh. Itu perlu dielakkan. Ya, okey. Tapi ada yang mengatakan yang fist bump ini risikonya lebih rendah berbanding dengan bersalaman. Kerana sentuhan biasanya di bahagian telapak tangan dan juga jari. Jadi ini bahagian yang jarang ada sentuhan. Yalah, tapi kita masih ada risikonya lagi. Yalah, masih ada risiko dia. Yang penting kawalan kendiri itu harus kita
ikuti laksanakan sebaik-baiknya. Ya, saya rasa berkaitan dengan kawalan kendiri, berkenaan dengan keselamatan yang mana kita daripada bulan Mac kan, dari itu PKP dan sekarang ini dah bulan 9, saya rasa dah hampir 6 bulan. Saya rasa kalau kita masih lagi bercerita berkenaan dengan pakai pelitup muka, jaga kebersihan diri dan sebagainya, mereka dah tercakna dah, mereka dah tahu kan. Norma baru kan? Norma baru kan. Jadi anda perlu ingat ya, kalau akan berjumpa dengan sesiapa, letak tangan di dada pun sudah memadai. Tapi Ellie dan juga Marsila, ini yang tular juga saya nak kongsikan. Kalau anda perhatikan sekarang ini, dah baru-baru ini kan ada yang kanak-kanak berusia 9 tahun bermadu kereta. Kan, tular. Semalam pun ada juga kanak-kanak 11 tahun, ini bukan bermadu kereta, bukan bawa motor, ni membawa trailer pula. Okay? Jadi perlu untuk kita ingatkan, untuk kita bagi tahu kepada ibu bapa ya, supaya dapatlah memantau pergerakan anak. Kadang-kadang anak kita ni bawa motor ke, bawa kereta ke, tanpa pengetahuan kita. Tapi apabila video tular itu telah pun ditularkan, barulah kita rasa macam keselamatan anak-anak kita tu penting. Bukan saja anak-anak, takut orang lain pun terkena juga kan. Apa yang berlaku itu nanti. Kerana mereka kanak-kanak kita sebagai ibu bapa yang perlu mengawasi mereka, yang perlu memberitahu bahawa perbuatan mereka itu salah atau tidak dan bukan menggalakkan mereka. Itu yang kita perlu ingatilah sebagai ibu bapa. Dan kita nak lihat perkembangan semasa di akhbar. Okey. Kita mulakan dulu dengan Harian Metro di mana tajuknya adalah kes COVID-19 naik mendadak, 100 kes baru. Okey, kita akan terus ke muka 11 di mana perinciannya di sini jangkitan baru COVID-19 dilaporkan melonjak kepada 100 kes malam dan menjadikan jumlah kumulatif 9,559 jangkitan wabak itu dalam negara. Dan bibit peningkatan kes baru itu bermula kemarin dan kali terakhir negara merekodkan kes tertinggi pada angka 3 digit dilaporkan pada 94 hari lalu, iaitu pada 4 Jun, di mana kes yang dicatatkan adalah sebanyak 277 kes dan tiada pertambahan kes kematian dilaporkan hari semalam dan jumlah kes kematian kekal kepada 128 kes. Dan Kementerian Kesihatan menerusi infografik yang dimuat naik di laman Facebook rasmi melaporkan bahawa Lahad Datu kini berada dalam senarai zon merah dengan mencatatkan 87 kes. Itu mengenai perkembangan kes COVID-19 yang telah meningkat kepada 3 digit. Dan seterusnya tadi Fazli sudah memberitahu mengenai tetamu pada majlis perkahwinan, iaitu Majlis Perkahwinan Fatin dan Azlan perlu tampil kerana tindakan meminta individu yang hadir menghubungi pejabat kesihatan daerah SPT seperti dikatakan kerana seorang daripada tetamu didapati positif COVID-19 dan tetamu itu didapati disahkan positif COVID-19, dijangkiti menerusi kluster sungai dan kini dirawat di Alustar Kedah. Itu perincian yang ada di muka 11. Dan di muka 12 ini pun tadi kita dah bercakaplah mengenai elakkan fist bump kerana trend sekarang ni orang ramai melakukan fist bump ataupun kita panggil melagakan menggenggam tangan dan melagakannya berjumpa. Itu perlu dielakkan untuk kita mengurangkan risiko penularan COVID-19. Jadi KKM menganjurkan supaya kita meletakkan tangan di dada dan tunduk sebagai tanda hormat. Itu antara perincian yang ada di akhbar Harian Metro pada hari ini. Bila kita cakap tentang PKP ni yang dilanjutkan sehingga penghujung tahun kan, kadang-kadang orang rasa macam penat nak menunggu lama. Jadi kawalan kendiri itu semakin lama semakin tidak diambil endah. Kita tak mahu perkara-perkara ni ada pembaharuan tentang tata cara kendiri ni dimaklumkan. Sebelum ni kita kata boleh fist bump, tiba-tiba elakkan fist bump pula. Lepas ni apa pula? Semakin lama penjagaan fizikal adakah semakin perlu dijauh semakin renggang kan ataupun macam mana? Itu kata bila dengar angka naik secara mendadak, seolah-olah macam kita take things for granted dah sekarang. Kita dah biasa dengan norma baru macam tak kena sebab aku kenal kau, kau kenal aku. Betul, itu pemikiran yang kita tak boleh ada tak sebenarnya. Boleh. Jangan kata contohnya saya dengan Ellie, kita orang kami kenal. Jadi saya yakin dengan yakinnya kata Ellie tiada risiko jangkitan COVID-19. Jadi kita lakukan fist bump dan sebagainya. Itu sebenarnya tak boleh. Walaupun serapat mana kita dengan kawan kita sekalipun, itu adalah antara perkara yang perlu anda elakkan dalam mengekang penularan COVID-19. Baik. Banyak lagi perkongsian tentang COVID-19 ni akan kita berikan dari semasa ke semasa. Kita nak ke News Straits Times ni. Ini cerita tentang pencemaran sungai. Muka Hadapan membawakan sudden search berkaitan dengan COVID-19, NST. Cuma tumpuan penerbit ialah tentang Sungai Gong Contamination Sparks MACC Probe di muka surat 4. Kalau boleh saya kongsikan sedikit. MACC and SPAN initiate probes anti-graft
agency says probe will cover all parties, including enforcement agencies. The authorities have turned up the heat against those behind the pollution in Sungai Gong Rawang, which left more than 1.2 million water account holders in the Klang Valley without water last week. The Malaysian Anti-Corruption Commission, MACC, and the National Water Services Commission, SPAN, have launched separate probes into the incident. Jadi banyak pihak akan disual siasat berkaitan dengan insiden ini yang menimbulkan masalah dan juga kemarahan warga Lembah Kelang, dan kita harap segala ketirisan dan salah laku ini dapat dihadapkan ke muka pengadilan seberapa segera dan menjadi iktibar kepada yang lain juga. Okey, bercakap tentang hukuman dan juga penyiasatan ini, Fazli nak bersama dengan tetamu kita untuk berbincang lanjut tentang perkara ini. Ya, betul. Dan kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Geshina Ayu Bansaad, pakar kriminologi dan psikologi USM yang telah pun berada di talian video sekarang ini. Assalamualaikum, Doktor. Doktor, Assalamualaikum. Ya. Salam. Okey, baik Doktor. Kita tahu bahawa 1,292 kawasan yang terjejas Khamis lalu mengakibatkan hampir 5 juta penduduk di sekitar Lembah Kelang mengalami gangguan air. Dan kalau kita lihat juga ya, hukuman dan juga undang-undang telah pun dikuatkuasakan, tetapi masalah pencemaran sungai ini tetap juga berlaku dan mengakibatkan kesannya kepada penduduk di sekitar Lembah Kelang. Bagi pandangan doktor sendiri, adakah doktor melihat undang-undang ini patut digubal ataupun hukuman yang dikenakan kepada pesalah ini harus kita kaji semula, Doktor? Okey, kalau berkaitan dengan undang-undang, pada pendapat saya, kita kena fokus kepada dua. Pertama, kita kena review dulu. Tengok balik undang-undang itu sesuai ke tak sesuai. Kerana sebenarnya, di Malaysia, ada lebih daripada 30 undang-undang yang sedia ada mengenai persiaran yang di Malaysia ni. Dia merangkumi air pollution sebagai contoh, pollution di sungai, di tasik dan sebagainya. So, ada banyak dah. So kita kena review dulu, memadai atau tidak. Dan sebenarnya kita kena lihat kepada hukuman yang sedia ada. Yeah. Kalau kita lihat jenis keganasan, jenis kerosakan yang telah dilakukan oleh penjenayah-penjenayah ini, pelaku-pelaku yang melanggar undang-undang, kesan dia adalah amat teruk sekali. Dan kalau kita tengok hukuman dia adalah begitu rendah, tak setimpal, tak memadai dengan apa yang telah berlaku, bukan sahaja kesan terhadap individu, kesan terhadap alam sekitar, tapi juga apa yang perlu dilakukan untuk mengemas semula, untuk membersihkan alam sekitar. Sebagai contoh, sungai inilah, sungai Gong ni. Saya dah petik apa yang doktor katakan di sini, di mana persoalan yang perlu diberi penelitian ialah kegagalan sistem secara menyeluruh yang mendasari kekurangan prihatin terhadap alam sekitar kita. Dan persoalan ini boleh difahami secara mendalam dan diselesaikan melalui bantuan bidang kriminologi hijau. Mungkin ada di antara kita yang mungkin tidak memahami apakah yang dimaksudkan dengan kriminologi hijau ni, Doktor. Okey. Ya. Kriminologi hijau, dia adalah merupakan satu cabang kriminologi. Telah ada sejak 1990 sebenarnya. So, benda ni dah lama. Ya. Fokus dia adalah kajian mengenai apa yang memudaratkan alam sekitar. Dan apa kaitan hubungan antara manusia sebagai pelaku yang merosakkan alam sekitar dan jenayah-jenayah yang pelbagai. Ini termasuk kajian undang-undang dan dasar alam sekitar, kajian jenayah korporat terhadap alam sekitar, sebagai contoh kilang-kilang yang merosakkan alam sekitar, tindakan dan tingkah laku pelanggar undang-undang alam sekitar, dan juga keadilan alam sekitar dari perspektif teknologi. Ini berarti apa yang kriminologi hijau buat adalah menyelidik penyebab bagi tingkah laku seseorang individu ataupun syarikat yang melakukan jenayah ini. Dan kita juga lihat kepada kelangsungan ekonomi politik kapitalisme, walaupun mengetahui bahawa apabila ekonomi kehendak masyarakat mengenai sesuatu perkara, sebagai contoh alat logam, bahan-bahan plastik, mereka tahu yang kegiatan mereka itu akan merosakkan alam sekitar. Yeah. So, mengapa orang akan buat macam itu? Kenapa syarikat akan dari aspek inginkan kewangan, keuntungan yang sangat tinggi, melakukan sesuatu yang sebenarnya merosakkan apa yang kita perlukan?
Ya, itu yang kita tak mahukan sebenarnya. Mereka ni memang take for granted lah sebenarnya kan. Mementingkan keuntungan ya tanpa memikirkan kesan yang berlaku kepada persekitaran. Semalam, Doktor, Kementerian Alam Sekitar dan Air mengumumkan bakal untuk menubuhkan unit jenayah alam sekitar sekaligus dilihat sebagai langkah penyelesaian dalam jangka masa sederhana. Bagaimana Doktor melihat tentang perkara ini? Itu sebenarnya satu ikhtiar yang bagus, tapi kena lihat sebenarnya apakah SOP, apakah peranan mereka. Kalau sekadar nak melihat sahaja undang-undang yang sedia ada, saya rasa kurang memadai. Dia kena lebih spesifik lah. Undang-undang yang khusus, apakah kelonggaran yang ada dalam undang-undang tersebut yang membenarkan operasi-operasi kilang terus-menerus dan tingkah laku mereka yang merosakkan alam sekitar. Kalau kita lihat yang kes baru-baru ni, hukuman yang telah dikenakan ikut surat khabar adalah RM60,000 saja. Padahal hukuman yang sebenarnya boleh sampai RM500,000. Kenapa RM60,000? Dan bila syarikat-syarikat ni mendapati bahawa hukuman ini boleh dibayar dengan mudah, ini bukan satu perkara yang akan menghentikan mereka daripada terus melakukan. Malah mereka akan katakan, tak apa, biarlah kami merosakkan alam sekitar, biarlah menyusahkan semua orang, bayarnya adalah cukup rendah, RM60,000 saja. Jadi kita kena lihat pada itu. Dia bukan jangan bagi lip service saja. Nak buat kerana ada keperluan untuk lihat. Patutnya banyak undang-undang di Malaysia ni berkaitan dengan alam sekitar harus dilihat secara berkala. Bukan apabila telah berlaku sesuatu insiden macam ni yang telah efek lebih daripada 1 juta orang, baru kita nak buat sesuatu. So, selain daripada menubuhkan, kita mesti ada satu maklumat yang akan menunjukkan bahawa apakah yang telah berlaku, perlu ada ketelusan, clear di mana individu yang pelaku, syarikat yang membuat dan ahli masyarakat sendiri faham jenayah yang dilakukan terhadap kesedaran perlu dipandang serius. Kerana beberapa tahun yang lepas, tim saya, kami telah buat kajian untuk tahu ahli masyarakat macam mana mereka rank jenayah yang ada di Malaysia. So, antara 1 hingga 25, yang pertama jenayah paling serius adalah jenayah membunuh. Okay. Tapi bila kita lihat, tengok balik, jenayah terhadap alam sekitar adalah pada kedudukan yang terakhir sekali. Kalau ahli masyarakat sendiri tak mengambil benda ni sebagai satu yang serius, susahlah. Betul, disebabkan mungkin mereka mengambil mudah ya tentang perkara ini, disebabkan itulah banyak kali juga berlaku pencemaran sungai. Baik, terima kasih diucapkan kepada Doktor kerana sudi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Terima kasih Doktor. Sama. Okey, baik, itu dia Profesor Madya Dr. Geshina Ayu Mat Saad, pakar kriminologi dan psikologi USM. Jadi kepada semua yang ingin mengikuti tentang diskusi yang lebih panjang berkaitan dengan hukuman terhadap pencemar sungai ini, jangan lupa untuk anda saksikan Soal Rakyat pada malam ini jam 11 malam di TV3. Baik, kita terus saja nak kongsikan apa yang menarik di Dada Akhbar. Kalau tadi Malaysia dah kongsikan di Metro, NST, kali ini di Berita Harian kita tahu bahawa di Berita Harian ya. Okey. Baik, sekali lagi ni war-wara ataupun peringatan untuk anda semua untuk anda menyaksikan penyelesaian krisis air di Selangor bersama dengan panel-panel jemputan pada malam ini 9 September 11 malam pastinya di TV3 bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Ismail dan juga bersama dengan para bakaran ya bersama dengan kita dalam Soal Rakyat penyelesaian krisis air Selangor pada malam ini. Baik, itu dia. Jangan lupa malam ini di TV3. Okey, ini dia yang menarik di Berita Harian. Saya nak kongsikan cerita berkenaan SPRM mula siasat pencebaran Sungai Gong, kebun durian haram diraup, tetapi yang menjadi pilihan penerbit ialah pilihan raya negeri Sabah diteruskan. Mahkamah Rayuan tolak permohonan 33 adun ya. Butirannya di muka surat 8. Mahkamah Rayuan semalam menolak rayuan dikemukakan 33 ahli Dewan Undangan Negeri Adun terhadap keputusan Mahkamah Tinggi berhubung keputusan yang di-Pertuan Negeri Sabah membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN pada 30 Julai. Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil yang mengetuai panel 3 hakim termasuk Hakim Datuk Abu Bakar Jais dan Hakim Datuk Supang Lian turut menolak permohonan 33 adun berkenaan bagi penangguhan pelaksanaan keputusan sementara menunggu rayuan mereka di Mahkamah Persekutuan. Semua 33 adun berkenaan diketuai bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman merayu terhadap keputusan
keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu menolak permohonan mereka bagi semakan kehakiman yang mencabar keputusan yang dibuat Yang di-Pertuan Negeri Sabah pada 30 Julai lalu. Jadi berikutan dengan keputusan itu, Pilihan Raya Negeri Sabah ataupun PRN Sabah akan diadakan seperti yang dijadualkan. Suruhanjaya SPR menetapkan 12 September bagi penamaan calon dan pengundian pada 26 September. Jadi kepada anda semua yang berada di Sabah, jangan lupa untuk anda keluar mengundi. Ya. Saya nak kongsikan yang menarik juga di utusan Malaysia. 2 bot nelayan asing ditahan maritim Malaysia. 2 bot nelayan asing yang menceroboh perairan Pahang di kedudukan lebih kurang 61,116 meter ditemui lebih kurang 61.116 meter timur laut Pulau Pinang berjaya ditahan agensi penguasaan maritim Malaysia Pahang yang sedang melaksanakan ops kuda laut kira-kira jam 2.30 petang kemarin. Pengarah Maritim Malaysia Pahang Laksamana Pertama Maritim Amran Daud berkata dua bot berkenaan cuba melarikan diri apabila menyedari kehadiran kapal ronda maritim Malaysia, namun cubaan itu berjaya digagalkan. Okey, bercerita berkenaan dengan APMM ini, jangan lupa untuk anda bersama dengan kami dalam Malaysia hari ini kerana sebentar lagi juga kita akan bersama dengan salah seorang daripada pemangku pengarah bercerita berkenaan dengan keselamatan di air ketika tempoh PKPP nanti ya. Jadi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya di Malaysia hari ini. Dan untuk waktu ini seperti mana yang kami telah pun bagi tahu ataupun di awal bulan September ini kami nak bagi tahu kita ada cerita Bulan Kebangsaan. Datuk Panglima pergi membajak ke tanah rata senja pulangnya. Datuk Panglima. Okey, terima kasih Fazli. Sekejap comel je. Nak baca artikel. Kan? Itulah dia. Biasalah tu siaran langsung kan. Baik, kita bercerita tentang cerita bulan kebangsaan ini dan macam-macam aspek kita ceritakan. Hari ini sesuatu yang barangkali kita tak perasan tapi kita sentiasa tengok dan kita sentiasa nak tengok cerita ni. Betul? Ya, filem berjudul Masa-Masa Manis. Ya. Filem klasik yang kira daripada dulu sampai sekarang kalau kita tengok takkan pernah jemu, takkan pernah bosan kalau Ya. dapat tengok cerita tu kan. Ya, apa kaitan cerita Masa-Masa Manis ni dengan cerita Bulan Kebangsaan? Kita bercakap tentang penubuhan Malaysia. Filem Masa-Masa Manis ni diedarkan atau ditayangkan pada tahun 1965. 2 tahun selepas Malaysia ditubuhkan. Dan ketika itu oleh Tan Sri Ramlee dari Singapura ke Malaysia berpindah dan jadi pengarah filem untuk di Malaysia lah. Dan kita saksikan sedikit sudutan kenapa filem ini sangat-sangat unik. Saksikan. Oi, orang sebelah. Itu dah melampau lah tu. Apa kau fikir kau banyak lawa? Terlibat tak lebih lawa daripada kau? Okey. Ini adalah heroin ataupun pendukung watak utama dalam filem Masa-Masa Manis. Masih tahu namanya? Tahu, Ya. dia dikenali sebagai Sharifah Hanim ataupun nama sebenar beliau adalah Yang Mulia Sharifah Hanim binti almarhum Tunku Said Hamzah Jamalul Lail. Ya, maknanya Sharifah Hanim ni ataupun Allahyarham Sharifah Hanim ini kerabat di Raja Perlis. Ya, kerabat di Raja Perlis dan merupakan anak saudara kepada Perdana Menteri yang pertama, anak saudara kepada almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Jadi mengikut kisahnya Tunku Abdul Rahman telah memaklumkan kepada P. Ramlee yang kira macam recommend Sharifah Hanim untuk berlakon dalam salah satu filemnya. Jadi atas dasar menghormati pemimpin negara, Tan Sri Ramlee menerima undangan itu dan menerima Sharifah Hanim sebagai watak utama dalam filem Masa-Masa Manis. Cuma kena minta kebenaran Istana Perlis ketika itu sebab kerabat diraja kan. Dan sebelum itu watak Cikgu Nurkiah ni asalnya dipegang oleh Mariani. Oh. Seniwati Mariani. Jadi dalam cerita tu ada Cikgu Nurkiah, ada Rohani. Rohani ni sepatut ialah kawan Cikgu Nurkiah tu. Yang sekarang yang selepas itu dipegang oleh Mariani. Jadi Mariani sepatutnya jadi Nurkiah, Mariani jadi Rohani.
Nurkiah, Sharifah Hanim ambil alih. Okey. Lakonan pertama dan terakhir di bawah arahan Tan Sri P. Ramlee. Itu yang sangat unik. Dan yang lebih unik ya, berkaitan dengan bulan kebangsaan ini, penubuhan Malaysia ini, filem ini antara lain menunjukkan betapa cantiknya Kuala Lumpur. Ada satu babak yang Cikgu Nurkiah ni dan ibu dan adiknya Hashim Yang datang dari Kedah tu ke? yang main dari Kedah, Main Kedah tu. nak baju koboi semua tu kan, koboi tu. bersia-sia di sekitar Kuala Lumpur. Kita ada mari kita saksikan sikit. Ya, jom. Dia nak pergi jumpa tu, dia tak marah kalau hang tak pergi jumpa. Jangan-jangan dia merajuk, Mak. Merajuk? Hai, kawan hang tu jantan ke perempuan? Jantan, Mak? Ui, boyfriend kot. Awak hang tak habaq kat Mak dari tadi. Siapa nama dia? Cikgu Syari, Mak. Ui, cikgu juga. Baguslah. Sama-sama cikgu. Bawalah Mak pergi jumpa dengan dia. Tak malah, Mak. Malulah. Apa yang anak malu? Bukan senang kita nak cerita atau filem yang ada dialek negeri. Betul. Jadi ini antara filem yang nampak dialeknya begitu ketara sekali kerana Sharifah Hanim berasal dari utara, kan, dan anak saudara kepada Tunku, orang Kedah, kan. Jadi dipaparkan dialek negeri Kedah, dialek utara, dan pada masa sama dipaparkan juga keindahan Kuala Lumpur. Sebab tu dalam filem ni ada lagu Dalam Airku Terpandang Wajah yang dibuat di Zoo Negara, kan. Jadi banyaklah signifikasi Kuala Lumpur itu tentang Malaysia itu dikongsikan di dalam filem ni. Ni gambar yang cukup ikonik, kan. Ya. Dan ini dia Ni stadium ni. Stadium Merdeka, kan, yang dikunjungi oleh ibu dan juga adik dan juga Cikgu Nurkiah itu sendiri. Bayangkan ni Kuala Lumpur pada tahun 1960-an. Ya. Ketika Malaysia baru saja ditubuhkan. Dan di kawasan Masjid Negara. Dan kalau kita buat perbandingan, kalau sesiapa ada masa buat perbandingan, kan, Ya. kawasan ini carilah di mana Betul. Dulu dan vantage sekarang. point ni dulu dan sekarang. Ya. Tapi dia macam kepada kita yang mungkin contoh dari Kedah kan, dari Kedah ke datang ke KL, jadi dibawa jalan-jalan. Jadi waktu ketika itulah yang ada dekat Kuala Lumpur waktu ketika itu. Betul. Apa nama, Stadium Merdeka, kan, Masjid Negara. Zoo Negara waktu ketika itu macam mana? Dah ada Zoo Negara? Itu ya lagu Dalam Air Terpandang Wajah di dekat Zoo Negara. kan? Dan difahamkan kerusi yang P. Ramlee duduk tu masih lagi ada di situ. Oh, menarik. Sangat-sangat menarik. Jadi kalau nak tahu bolehlah pergi ke Zoo Negara dan sebagainya, nak melihat dan sebagainya, kan. Jadi filem ni adalah salah satu wadah untuk memperkenalkan negara, bukan hanya kepada rakyat tempatan tetapi juga kepada orang luar lah. Filem ini dipanggil antara filem rom-com ataupun romantic comedy terbaik P. Ramlee, diarahkan di Malaysia. Okey, itu cerita tentang Masa-Masa Manis. Dan mungkin kalau ada masa, penonton kita juga boleh menonton filem Masa-Masa Manis. Siapa lebih-lebih lagi generasi baru ni wajib menonton filem Masa-Masa Manis ni. Betul. Dan kita nak bercakap tadi mengenai filem Masa-Masa Manis, dan sekarang inisiatif realisasi impianmu bersama Shell menawarkan peluang kepada anda untuk menjual produk anda di seluruh Shell Select di Malaysia. Dapatkan maklumat lanjut di www.shell.com.my. Itu antara yang menarik mengenai Shell ini. Dan kita berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan bersama Alice dan juga tetamu kita Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid akan bercakap mengenai adakah bersedia berakhirnya moratorium. Kalau anda nak tahu perinciannya, pastikan anda terus setia bersama kami di Malaysia Hari Ini. Baik, kembali dalam Malaysia Hari Ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Hari ini 9 September, bermakna tinggal beberapa minggu saja lagi September akan berakhir dan moratorium juga akan tamat. Ini berdasarkan pelaksanaan moratorium bagi semua pembayaran semula pinjaman oleh individu dan juga perusahaan kecil dan sederhana PKS bagi tempoh 6 bulan bermula April 2020 yang lalu. Jadi tempoh berakhir 30 September 2020. Secara umumnya sejauh mana kita bersedia untuk berhadapan dengan situasi ini. Bukan hanya kita yang berniaga, bukan hanya kita yang bekerja makan gaji, yang barangkali menikmati wang tambahan di dalam bank akaun disebabkan oleh moratorium ini, tapi lebih penting lagi kepada 778,800 penduduk yang direkodkan tiada pekerjaan oleh statistik utama tenaga buruh Malaysia. Ini bercakap tentang kadar pengangguran Malaysia untuk April tahun ini yang melonjak 5%.
ya, satu angka yang cukup signifikan. Saya bersama dengan Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Ya, saya rasa dalam tempoh PKP moratorium ni doktor banyak memberikan penjelasan, termasuk dijemput bersama dengan kami ya. Terima kasih banyak juga kerana kembali di Malaysia hari ini. Okey, setakat ini dari segi pengamatan dan pemerhatian apa yang boleh diperkatakan menjelang penghujung September ini? Kalau kita perhatikan di media-media sosial, kerana pihak bank pun dah kata tu semakin IT savvy lah. Mereka menggunakan platform seperti social media yang sesuai FB lah, Instagram dan sebagainya. Dan saya melihat juga pihak Bank Negara Malaysia juga memberikan peranan yang penting juga. Cuba menyampaikan maklumat tentang keperluan bagi masyarakat untuk tampil ke depan, bagi terutamanya mereka yang menghadapi masalah kewangan lah. Kerana moratorium 1.0 ni bakal berakhir akhir bulan ni, yang moratorium 2.0 pula dia punya pendekatannya berbeza, yang mana ianya lebih bersasar hanya bagi golongan yang terkesan. Jadi yang kita risaukan itulah mereka tu yang terjejas oleh sebab pandemik dan sebagainya, tapi tidak mengambil tindakan susulan, maksudnya tidak berjumpa dengan pihak bank. Jadi kalau katakanlah keadaan itu berterusan, pihak bank tak dapat maklumat, jadi berlaku salah faham di situ. Pihak bank kalau tak ada maklumat, jawabnya kita akan teruskanlah, maksudnya dia punya SOP-nya tu. Panggilan yang kurang menyenangkan dan sebagainya lah. Jadi untuk mengelakkan itu berlaku, saya kira di situ peranan media, social media tadi tu kita gunakan, samping sosial media arus perdana juga digunakan bagi menyampaikan maklumat tentang pentingnya untuk tampil ke depan dan berbincang dengan pihak bank. Ya, saya rasa yang menonton sekarang ni semua sedia maklum, dan pastinya kita dapat SMS, termasuklah saya dapat maklumat daripada pihak bank kalau ada keperluan untuk merujuk kembali tentang moratorium, perlu berjumpalah dengan bank. Dan menurut doktor, kebimbangannya ialah response rate terhadap pesanan yang dihantar oleh pihak bank ini rendah. Dan itu yang menyebabkan kemungkinan ada yang tidak dapat bayar dan sebagainya kerana situasi tiada pekerjaan dan macam-macam lagi lah. Okey, dan kita seboleh-bolehnya mewar-warkan perkara ini, dan penghujung September bakal menjelang tidak lama lagi. Apa lagi yang boleh kita lakukan supaya tidak macam tengok, oh ni bank hantar. Kita memang kena lakukan sesuatu. Okey. Satu, kita kena fahamlah, maksudnya institusi perbankan ni sebenarnya suatu bentuk perniagaan. Bila kita kata perniagaan, maksudnya keuntungan tu merupakan satu perkara yang penting lah. Jadi bila pihak bank ni, bila mereka memberi sesuatu pembiayaan ataupun pinjaman, mereka pun tak nak pinjaman tu jadi macam tak bayar ke, apa dikatakan non-performing loan lah. Kita tak nak perkara itu berlaku. Itu perkara yang paling akhir sekali kita fikir. Kerana kalau berlaku perkara itu, jawabnya pendapatan pihak perbankan terjejas. Jadi moratorium yang kedua 2.0 yang saya panggil moratorium 2.0 lah, merupakan satu platform yang terbaik untuk datang ke depan dan sebagainya. Jadi dari segi masyarakat pula tidak perlu gusar. Satu, janganlah fikir bank ni sesuatu yang kejam dan sebagainya, kerana kita pun memahami situasi sekarang, dan pihak kerajaan juga melalui program penjanaan dan sebagainya telah, orang kata tu, cuba try to facilitate dia punya transisi itu, transition kepada ekonomi yang lebih baik lah. Jadi kalau tampil ke depan bincang, jadi boleh kita fikirkan apakah bentuk moratorium yang sesuai. Mungkin seperti yang kita tahu, bagi mereka yang tiada pekerjaan, moratorium akan dilanjutkan selama tempoh 3 bulan lagi dan sebagainya. Tapi benda itu kita boleh tailor-made lagi. Jadi kalau jumpa dengan pihak bank, kita faham masalah dia, jadi kita boleh rangka, oh macam ni caranya kita nak selesaikan masalah ini. Tapi dia kena, orang putih kata, it takes two to tango lah. Pihak bank dah orang kata tu memainkan peranan untuk dah buka ruang. Jadi masyarakat ataupun peminjam yang sediaan ini perlu tampil ke hadapan dan bersikap telus dalam mengisytiharkan kedudukan kewangan mereka. Okey, baik. Tentang mengisytiharkan kedudukan kewangan ni, barangkali itu yang buatkan ramai risau untuk berhubung dengan pihak bank. Doktor, sebelum kita bincang lebih lanjut, kami nak kongsikan ini antara tinjauan yang sempat kami buat, Melalui wartawan Syuhada. Bertemu dengan individu yang terkesan dengan situasi PKP ini, menikmati moratorium dengan keupayaan untuk menguruskan beban kewangan sebagainya, dan bagaimana mereka mempersiapkan diri berhadapan dengan pengakhiran moratorium. Saksikan.
Seperti yang sedia maklum, penghujung September ini bakal berakhirnya tempoh penangguhan pembayaran ataupun moratorium. Sebentar lagi saya akan membual 2 individu berkenaan persediaan mereka menghadapi penamatan moratorium ini. Bagi ibu kepada 3 orang cahaya mata yang juga peniaga online ini, pendapatan keluarganya terjejas teruk semasa Perintah Kawalan Pergerakan dilakukan. Sebelum ni suami memang 100% pendapatan melalui pasar tani. Jadi bila dah PKP tu memang terjejas teruk. Memang tak ada pendapatan langsung. Pendapatan untuk tahu bergedil memang turun, drop. Sebab masa tu memang bergantung pada penghantaran kepada ofis, sekolah. Dengan bermulanya pelaksanaan moratorium pada April lalu, beban komitmen kewangan keluarganya dapat dikurangkan. Jumlah sebanyak 2,000 lebih. Ini termasuk rumah, kereta dan juga personal loan. Sebab sekarang baru nak naik. Baru macam sebelum ni kan tak ada pendapatan. Jadi bila dah kurangkan pembayaran tu, bukanlah kurangkan, macam dah stop sekejap pembayaran tu, ada sangat membantu. Tempoh 6 bulan penangguhan yang diperoleh memberikan peluang kepada dia dan suami untuk berjimat. Sekarang pasar tani dah start berjalan. Lepas tu perniagaan yang tahu bergedil ni pun dah makin stabil. Jadi rasanya tak ada masalah lah. Setakat ni dah daripada yang sebelum-sebelum ni memang dah menyimpan sikit-sikit untuk bersedia yang untuk pembayaran yang akan datang. Berbeza pula bagi individu berusia 29 tahun ini, pekerjaannya tidak terjejas. Namun moratorium membantu meringankan beban memandangkan isterinya baru sahaja melahirkan anak pada musim PKP. Dengan ada penangguhannya ni, saya dapat menjimatkan bulanan saja selama sebanyak 700. Dapat mengurangkan saya punya komitmen selama 6 bulan ni lah. So saya dapat simpang wang untuk pembelanjaan isteri dan anak. Tambah Jazrul, dia telah pun bersedia untuk membayar semula komitmen bulanannya sejurus tamat tempoh moratorium yang diberikan. Selepas habis penangguhan pembayaran ni, saya merancang untuk mencari pekerjaan part time lah. Kena buat pekerjaan lebih masa. Okey, ini barangkali kita dan kawan-kawan kita yang terkesan dan merencanakan kewangan kita selepas moratorium ni lah. Ada yang anak dilahirkan, ada yang perniagaan barangkali sedikit terkesan dan sebagainya. Okey, bila kecut tentang kedudukan kewangan, ramai yang risau nak pergi ke bank kerana bukan hanya keupayaan untuk membayar tu perlu dibincangkan, tapi kedudukan kewangan yang sedia ada ni dalam kata lain tak cantik dan sebagainya. Itu yang barangkali membuatkan mereka risau. Bagaimana untuk meyakinkan bahawa tak kiralah apa kedudukan kewangan sekalipun, ada yang tak bayar lama dan sebagainya sebelum ni pun, maknanya pembayaran tak cantik dan sebagainya, jumpalah dengan bank. Ya. Kalau kita lihat data lah, saya ni ahli ekonomi, kita tengok data kan. Ya. Data kita panggil itu NPL, lebih kurang lah. Lebih kurang 1.4% lah dia punya nombor tu. Maksudnya kalau 100 orang kita bagi pinjam, sekitar mungkin 2 orang lah tak bayar. Jadi sebenarnya rakyat Malaysia ni masyarakat yang baik. Oh, dari 100 orang yang pinjam, 2 orang je yang tak bayar? Lebih kurang macam tu lah. Okay. Merendah sebenarnya. Cuma yang kita nak fikirkan tadi tu mereka yang bermasalah, datang berjumpa. Dan pada ketika ini juga, harga duit tu, maksudnya kadar dasar semalaman, OPR tu rendah. Terendah dalam sejarah dan mungkin besok pun mungkin dijangka diturunkan juga berdasarkan orang kata bancian di kalangan ahli ekonomi. Maksudnya peluang untuk masyarakat untuk memperbaiki kedudukan kewangan pun agak tinggi juga sebenarnya. Maksudnya kita lihat balik kedudukan kewangan tu, kalau perlu membuat kata pembiayaan semula dan sebagainya, kita ambil kesempatan kan, harga duit ni rendah kan. Jadi boleh kata tu mengurangkan komitmen bulanan dan sebagainya. Okey, untuk golongan yang celik kewangan ni mereka boleh faham lah OPR dan sebagainya. Kalau macam golongan makcik Kia yang kata okey, ni duit rendah. Apa maksud duit rendah yang bolehkan pembayaran tu lebih maksudnya kos pinjaman tu murah. Faedahnya kita kalau bagi saya tak panggil faedah lah, keuntungan murah. Jadi keadaan inilah situasi semasa masih sesuai untuk membuat pembiayaan semula lah. Kerana keadaan yang kita ada sekarang ni tidak mungkin kekal. Maksudnya apa? Maksudnya kalau katakanlah ekonomi
itu mula orang kata tu mengalami fasa pemulihan, harga duit tadi tu, OPR tadi tu akan dinaikkan. Jadi kalau masa tu baru kita nak sibuk-sibuk nak buat pembiayaan semula dan sebagainya, masa tu dah terlambat lah. Jadi kesempatannya ni patut diambil dengan sebaik-baiknya lah. Cuma ialah kita kena saya cakap tadi telus dan sebagainya, dan platform-platform yang ada seperti macam SeaCris semua tu, saya rasa perlu kita biasakan, kerana pihak Bank Negara pun dah lancarkan e-SeaCris dah lama dah rasanya. Maksudnya para peminjam boleh berdaftar dan boleh tengok SeaCris mereka sendiri di rumah. Tengok di laptop dan sebagainya. Jadi banyak maklumat sebenarnya boleh diperolehi di hujung jari. Cuma kita nak atau tak nak, takut ataupun beranilah sebenarnya kan dalam hal ini. Okey, kepada golongan yang terkesan dengan kehilangan pekerjaan dan sebagainya, diberikan lanjutan 3 bulan. Ya, doktor. Okay. Jadi misal kata keadaan masih lagi tidak menentu, jadi bagaimana? Itu yang penting tu, bila dah jumpa dengan pihak bank, kita boleh discuss. Dan macam kalau peniaga, mereka akan ceritakan dia punya business model mereka macam mana, bila mereka akan dapat kutipan jualan dan sebagainya. Jadi kita boleh buat satu kerangka, mungkin bulan ke-4 ke-5 ke boleh bayar ke, tapi kena teluslah, kita pun kena tengok dia punya viability of the business dan sebagainya. Jadi kalau katakanlah peniaga tu datang dan sebagainya menceritakan keadaan sebenarnya, dan yang penting kalau dia dalam kita bagi pinjaman ni, dia ada macam kita panggil 5C. Satu ada capital lah, capability. Satu lagi tu kita panggil willingness to pay. Kesanggupan untuk bayar. Itu pun satu perkara yang kita lihat. Jadi kalau ada kesanggupan untuk bayar tu, walau macam mana cara keadaannya pun, peminjam tu akan membayar hutangnya. Jadi itu yang kita nak nilainya sebagai ahli pihak perbankan ni lah. Okey. Dan seperti Dr. Afzan sebutkan tadi, bila dalam 10 orang, 100 orang, 2 orang saja tak bayar, maknanya disiplin rakyat kita ni memang ada. Cuma kita perlu cakna dan maklum dengan apa saja perkongsian pesanan oleh pihak institusi kewangan ini. Okey, kita bercakap tentang duit yang ada sekarang ini. Ada cara-cara tertentu untuk kita uruskan supaya kita tak rasa macam satu kejutan budaya, sebab mungkin satu individu tu ada pinjaman kereta peribadi, rumah. Ini 3 sekali jalan bila Oktober nanti. Betul. Itulah tu. Ada yang mengatakan ramai rakyat Malaysia telah mula melabur dalam pasaran saham. Memang betul lah, kalau kita tengok angka kadar penyertaan tu dah lebih 40%, sangat tinggi. Saya kira perkara tu boleh dilihat dari sisi yang positif juga. Maksudnya kalau mereka ni yang melabur tu, maksudnya dia ada duit lebihan lah. Jadi kalau duit lebihan tu kalau disimpan saja tak buat apa-apa pun, mereka akan rugi. Kerana maksud rugi apa? Rugi dari segi kuasa beli. Maksud inflasi. Inflasi tu sentiasa naik. Kalau duit tu tak kita kembangkan, rugilah. Jadi mereka mengambil keputusan untuk melabur dalam pasaran saham. Okeylah. Mungkin ada yang kurang senang dengan pernyataan itu, tapi saya lihat juga dari segi pengamatan saya, dari segi media sosial juga. Ramai cikgu-cikgu saham sekarang ni, maksudnya masyarakat kita pergi belajar sebenarnya pasal saham. So baguslah tu. Dia tak ada dia masuk sembrono. Yang penting bila mereka melabur tu bukanlah duit pinjaman, duit mereka sendiri. Jadi itu perkara yang positif lah saya nampak. Maksudnya dalam pada masa sama sedang merencanakan bagaimana nak bayar, rencanakan macam nak cari duit lebih juga. Betul. Ya, itu satu yang menarik. Okey, akhir sekali lah doktor, bila kita bercakap tentang moratorium ni, rakyat ni barangkali hanya memikirkan tentang kalau boleh lanjutkanlah selama yang boleh, selagi keadaan belum pulih, lanjutkanlah. Tapi ia tidak menguntungkan kerajaan, membebankan lagi kerajaan. Apa yang harus rakyat faham tentang situasi ini? Okey, satu dia kena faham sistem perbankan tu sendiri. Macam mana kedudukan dalam ekonomi kita. Kalau badan kita ni antara organ yang penting jantung. So bank tu macam jantung. Darah tu dia pump lah. Jantung ni. Jadi dalam kes ekonomi ni, darah tu duit. Wang tunai. So kalau bank tu tak buat untung, jawabnya jantung tu bermasalah lah. Jadi kita tak naklah jantung kita bermasalah kan. Jadi di situ keperluannya moratorium tu tak boleh kita lanjutkan seterusnya. Kalau tak ada keperluan lah. Ya, analogi yang menarik. Doktor, terima kasih banyak-banyak. Sudi bersama kami. Kita harap faham dengan situasi ini. Tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum moratorium ditamatkan. Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid, Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam, bersama dengan kita memberikan penjelasan, dan kita akan terus memberikan penjelasan supaya rakyat faham, dan kalau ada keperluan untuk berbincang dengan pihak bank, lakukanlah, jangan ditangguh-tangguh supaya tidak mendatangkan mudarat di kemudian hari. Terima kasih sekali lagi doktor. Sama-sama kami. Kita berehat seketika. Selepas ini MHI akan kembali dengan berbincang mengenai keselamatan di air dalam tempoh PKPP ini. Semuanya selepas dalam MHI.
Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama-sama kami seawal jam 8 pagi tadi. Kalau tadi Eli dah bercakap mengenai moratorium, sekarang saya dan Fazil pula akan berbincang mengenai keselamatan laut ketika tempoh PKPP. Sebab kita tahu kan sekarang tempoh PKPP ramai diberi kelonggaran untuk melakukan aktiviti-aktiviti di laut dan sebagainya. Dan apa yang kita takuti adalah tatkala kita ni terlalu leka sangat bermain air, khususnya di laut, kadang-kadang ada di antara kita yang macam pandai berenang. Kan kita tak tahu sebenarnya dekat dalam laut tu bergelora, ombaknya bagaimana kan. Dan aspek-aspek keselamatan pun penting juga. Hasilnya bukan saja untuk nelayan di laut, malahan untuk nelayan rekreasi pun penting juga ya. Betul. Jadi untuk waktu ini apa kata kita saksikan dahulu trivia Kemasin. Saban hari, tragedi lemas semakin meningkat dan yang lebih membimbangkan, kebanyakan mangsa yang terbabit dalam insiden maut. Antara kes tergempar yang melibatkan tragedi lemas, kejadian bot terbalik di kawasan perairan berhampiran Kuala Kemasin, Pacuk, Kelantan. Bot yang dinaiki 20 orang penumpang itu terbalik di badai ribut dan ombak besar pada 29 Jun lalu. Kesemua penumpang itu dikatakan turun ke laut untuk memancing dan mencandak sotong. Dalam kejadian jam 8.30 malam, 4 pemancing maut, 4 lagi hilang dan 12 mangsa selamat. Mayat mangsa terakhir bot terbalik ditemukan pada 5 Julai 2020 pada jarak 40 batu nautika daripada jeti perikanan Kemasin. Penemuan itu melengkapkan pencarian mangsa bot terbalik yang hilang, menjadikan jumlah terkorban seramai 8 orang. Operasi mencari dan menyelamat yang membabitkan 81 orang anggota daripada pelbagai agensi berakhir selepas genap seminggu kejadian malang itu berlaku. Kita harapkan apa yang kami paparkan ini kalian boleh jadikan sebagai iktibar lah ya untuk anda semua yang nak pergi ke laut. Kita tahu bahawa hujung tahun ni kadang-kadang kita dapat saksikan monsun timur laut kan, laut bergelora dan sebagainya. Kita harus memahami SOP-SOP kalau kita berada di laut, aspek-aspek keselamatan pun harus kita jaga juga. Ya, dan untuk membincangkan perincian itu, kita bersama-sama di studio hari ini Lieutenant Commander Maritim Dr. Suzana Razali Chan, Pemangku Pengarah Bahagian Cari Lamat dan Bantuan Bencana APMM. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat Alhamdulillah. Okey, pertama kali ya di Malaysia hari ini? Ya, pertama kali. Okey, baik Doktor. Melihat kepada trivia yang dipaparkan sebentar tadi, bagaimana Doktor melihat mengenai tragedi yang berlaku di Kemasin, Pacuk, Kelantan itu? Okey, kalau boleh saya kongsikan di sini. Pertamanya, kejadian berlaku pada jam 10 malam, 29 Jun tu. Kemudian semasa itu terdapat 20 pemancing di atas bot dan berlaku ribut. Jadi apabila berlaku ribut, pemandu bot telah mengarahkan supaya kesemua 20 mangsa masuk ke dalam rumah bot dan tutup pintu. Jadi apabila dia ribut, mereka tidak dapat keluar dengan mudah lah. Okay? Dan setelah 140 jam kami melaksanakan operasi mencari dan menyelamat, kita berjaya menjumpai kesemua mangsa. Walaupun 6 mangsa akhir itu telah meninggal. Jadi apa yang didapati di sini setelah pihak APMM bersama Jabatan Laut Malaysia melaksanakan siasatan, terdapat beberapa kesalahan yang telah dilaksanakan. Yang pertama ialah bot nelayan yang hendak dijadikan bot rekreasi iaitu membawa pemancing, dia sepatutnya mendapatkan lesen rekreasi terlebih dahulu. Jadi apabila kami periksa, lesen telah pun tamat tempoh. Dan lesen yang diluluskan hanya untuk membawa 5 pemancing dan bukannya 20 seperti yang berlaku. Dan pada waktu tersebut, tidak ada jaket keselamatan dibawa. Itu yang paling menyedihkan lah. Jadi kalau kita pakai life jacket, kebarangkalian untuk kita hidup tu tinggi. Okay. So kami telah cover ataupun kawasan pencarian yang telah kami cari sebesar 2,000 batu nautika persegi
pada waktu tu. Dan alhamdulillah semua kita jumpalah. Ya, andai kata kalau mereka ni mematuhi SOP, ya, mereka ni memakai sekurang-kurangnya jaket keselamatan, saya rasa berkemungkinan untuk terus hidup tu ada lagi lah, ya, persentasenya. Tetapi kalau kita perhatikan bukan sahaja ianya tidak mematuhi syarat bot berkenaan, ya, kapasitinya lebih, aspek keselamatan yang lain pun mereka tidak menitik beratkan. Mungkin daripada pihak APMM sendiri, bagaimana agaknya untuk mewujudkan kesedaran? Sebab kadang-kadang mereka ni dah tahu dah SOP ni, tetapi masih lagi mereka ni engkar, mereka ni berdegil, kan, sampai satu tahap tu bila dah terjadinya kemalangan sebegini rupa, barulah mereka nak buka mata dan sebagainya. Peranan APMM pula bagi memupuk kesedaran di kalangan komuniti maritim ini bagaimana? Kita dapat pelbagai program lah yang kita buat, kan, bermula daripada mendekati masyarakat khususnya komuniti maritim seperti nelayan, golongan pemancing, sukan air dan sebagainya. Jadi pelbagai program yang dilaksanakan tidak merangkumi saja kepada golongan yang bekerja sebagai nelayan, tetapi kita mendekati kanak-kanak daripada sekolah tadika sebagai kesedaran mereka. Tadika ada, sekolah rendah ada, sekolah menengah, peringkat universiti. Okey, so antara program yang kita laksanakan ialah kesedaran dari segi cari lamat. Okey, macam mana, kenapa boleh berlakunya insiden-insiden. Kita beri dia kesedaran melalui lesson learn ataupun pengajaran kisah-kisah lalu. Okay. Untuk kanak-kanak pula, kita lebih kepada tata cara keselamatan lah. So kalau pergi mandi pantai, kita advise dia untuk ada pelampung, ada life jacket, dan ini memerlukan pemantauan daripada golongan dewasa sebenarnya. Kita nak harapkan kanak-kanak ni pemikiran dia tidak sampai ke arah situ. Jadi antara program-program lain yang kita buat ialah sesi teh tarik bersama komuniti. Ya, di warung-warung ada juga kita lakukan. Okey, baik. Kita lihat di atas meja ini ada dua alat yang dibawa oleh doktor. Okey, satunya ini mungkin tadi kita dah bercakap, doktor dah menerangkan sedikit pada kami berdua. Ini merupakan alat yang digunakan ketika berlaku kecemasan, betul doktor? Ya, betul. Okey, jadi mungkin doktor boleh ceritakanlah bagaimana APMM sendiri menerima isyarat dan bagaimana alat ini berfungsi. Okey. Mengikut teknologi terkini lah. Okay, kalau ikut keadaan biasa, kita boleh telefon 999, kita boleh direct kepada APMM, kan. Selain daripada kaedah-kaedah lain, ini merupakan teknologi yang terkini lah di dunia. Walaupun sebenarnya perkara ini dah lama. Okay, so saya berikan nama penuh dia COSPAS SARSAT. COSPAS? Ya, COSPAS SARSAT. COSPAS ni satu perkataan Rusia dan SARSAT tu bermaksud Search and Rescue Satellite Aided Tracking. Okay, so satelit yang pertama telah dilancarkan pada 1982. So dah lama dah lama. Okay, tapi dia masih baru di Malaysia. Jadi mengikuti perkembangan semasa dan memperkasakan mencari dan menyelamat maritim di Malaysia, kita telah buat perolehan sistem ini pada tahun 2016. Okay, dan secara rasmi menjadi ahli kepada COSPAS SARSAT. Okay, terdapat 3 jenis alat yang COSPAS SARSAT ni boleh kesan. Okay, 3 jenis alat. Yang pertama dari pengguna maritim itu sendiri, yang mana kita namakan dia Emergency Positioning Indicating Radio Beacon. So ini berada di kapal-kapal. Kapal, dia boleh saya katakan fitted lah di kapal. Okay. Untuk pengguna penerbangan, kita ada Emergency Locating Beacon. Okay, Emergency Locator Beacon. ELT, nama dia Emergency Locator Transmitter. Okay. So itu berada di pesawat. Yang ini adalah Personal Locator Beacon. Namun ketiga-tiganya fungsinya sama. Cuma yang ni dia boleh dibawa ke mana-mana, boleh masuk poket. Okay. So ini dia akan transmit frekuensi 406 MHz. 406 MHz. Apabila kita aktifkan, dia akan menghantar isyarat kepada satelit dan seterusnya kita akan terima di local user terminal. Okay, so inilah yang kita ada di Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah. Dan ia ditadbir sepenuhnya oleh APMM. So apabila kita dah beli alat ni, kita perlu buat pendaftaran. Okay, pendaftaran macam telefon lah, kan. Kita ada nama Ali bin Ahmad. Okay, so kita kena register. Register di bim.mmea.gov.my. Okay, kenapa perlunya kita nak mendaftar alat ni? Pemilikan dia kita kena daftar sebab apabila berlaku kejadian cari lamat, kita terima signal. Jadi LUT ni akan terima signal dan menghantar signal tersebut kepada Malaysia Mission Control Center di Kuantan. Okay, so itu ditadbir sepenuhnya di bawah APMM lah. Okay, so apabila kita terima isyarat, kita boleh cek dan dia ada serial number lah. Okay.
So sekian nama. Waris dia ni, alamat, siapa owner dia, kita beritahu semua. So kita boleh menugaskan aset dengan lebih pantas. Dia menyebabkan masa lah. Betul. Sebab alat ni memberikan exact kedudukan latitude dan longitude. Tak kira berada di mana. Dan ia bukan khusus untuk komuniti maritim, tetapi sesiapa sahaja, sukan air, penggemar sukan air, yang panjat gunung, semua orang boleh gunakan. Ya. Terutama yang mempunyai sukan ekstrim ni lah kan. Dan saya percaya apabila mereka menyaksikan Malaysia hari ini, mereka dah tahu dah, wow, rupanya ada alat. Ya, alat ni, beacon ni sebenarnya fungsinya begitu bagus sekali. Ya, bukan saja berada di lautan, malahan di darat pun boleh kita gunakan juga. Tetapi yang menjadi persoalannya dekat sini, adakah mereka yang mempunyai bot-bot, khususnya nelayan yang rekreasi dan sebagainya, adakah mereka ni diwajibkan juga untuk memiliki beacon ini? Ataupun sekarang ini bagaimana? Okey, sekarang ni kita tidak mewajibkan, tetapi ini adalah langkah-langkah yang kita perlu tekankanlah mengikut teknologi semasa. Ya. So saya katakan lagi teknologi sebab perkara ni kita dah bawa ke pelbagai forum untuk dibincangkan dan didapati alat ni paling sesuai digunakan oleh komuniti maritim ataupun sesiapa saja. Okay, response time dia cepat. Okay. Jadi berapa cepat respons yang boleh diterima kalau kita menggunakan alat ini jika berlaku kecemasan dan sebagainya? Sebab tadi doktor ada ceritakan bahawa kalau nak gunakan alat ni, kita tidak boleh berada pada kawasan yang tertutup dan sebagainya, perlu keluar ke deck, betul? Ya, betul. Okay. So untuk activate alat ni, kita kena keluar ke deck dan kita buka antena dan kita tekan butang kecemasan. So sekiranya satelit lalu di situ ketika itu, tepat kita akan dapat pada waktu itu. Tetapi satelit dia berputar kan. So dia mengambil masa. Okay, satu putarannya 12 jam satu dunia ni. Okay. Jadi setiap individu saya rasa mungkin mereka berminat untuk dapatkan kos pasar sat ni. Bukan beacon. Beacon kos pasar sat tu memang tak dapat lah kan. Okey, nak dapatkan beacon ni. Bagaimana doktor? Okey, dia boleh didapati di pasaran. Ada pelbagai jenis. Okay? So ini yang paling kecil lah so far. Ocean Signal, ini SCR. So boleh didapati di pasaran tetapi ia perlu diprogramkan dengan kod 533 iaitu country code Malaysia. Kalau tidak diprogramkan kepada Malaysia, 533 tadi, susah kita nak detect siapa owner dia. Kita dapat signal tu, kita terima tetapi kita nak kena semak pula siapa owner dia. Jadi mengambil masa yang lama. Jadi tak digalakkan untuk beli. Dia ada dijual secara online ya? Ada banyak di Shopee ada. Tapi kita tidak nasihatkan untuk beli secara atas talian lah. Okey, baik doktor. Mungkinlah sedikit nasihat yang doktor boleh berikan kepada sesiapa yang mahu melakukan aktiviti di laut ini, langkah-langkah keselamatan dan sebagainya, nasihat doktor kepada semua. Okey, antara nasihat yang boleh saya berikan mewakili agensi pengurusan maritim Malaysia, terutama sekali menjelang monsun timur laut, kita ingatkan para pelancong untuk sentiasa update ataupun kemaskini maklumat keadaan cuaca, ramalan cuaca, supaya kalau cuaca buruk kita batalkanlah niat untuk ke mana-mana pulau atau sebagainya kan. Kemudian ikut apa yang telah diwawarkan oleh agensi kerajaan. Contohnya sebagai contohlah di pantai kita ada naikkan bendera merah. Ada agensi yang bertugas untuk melihat keselamatan pantai dan dia akan naikkan bendera merah, tanda larangan untuk tidak mandi pantai. Tetapi masyarakat kita tidak endahkan perkara-perkara begini. Jadi pantai dia mempunyai struktur yang berbeza. Mengikut negeri, mengikut hakisan ombak dia berubah-ubah. So kita tak boleh nak just simply pergi ni pantai boleh mandi. Tidak, ikut arahan penguatkuasa tempatan. Orang kita ni lihat kalau misalnya kata dah ramai mandi kat situ pantai tu, boleh lah tu. Selamatlah tu kan. Walaupun ada bendera merah diletakkan kan. Itu kita takuti. Jadi terima kasih diucapkan kepada Lieutenant Komandan Maritim Dr. Suzana Razali Chan, pemangku pengarah bahagian cari lamat dan bantuan bencana APMM, kerana berkongsi tentang banyak cerita juga ya tentang keselamatan di dalam laut, dan juga alat ini sebenarnya berguna juga untuk kehidupan seharian kita. Tidak kiralah sama ada kita ni sukakan aktiviti ekstrim di laut maupun di darat. Betul. Dan kita nak berehat seketika. Dan sebelum kita berehat, kita akan saksikan dulu satu persembahan daripada kumpulan WOM UG40. Ya, dengan lagunya Bunga Larangan. Jom kita saksikan.
meratap cinta yang abadi. Ku terkenangkan cinta yang silam, yang terbenam dari dua jiwa suci tak ternoda. Walaupun ku coba melupakan, ku tak berdaya. Mengapa, oh kekasih, dirimu yang terpilih menyambut lampaiannya waktuku tiada bersama. Mungkinkah kau dan aku bisakah bertemu, bercinta pakai dulu, kekal untuk selama-lamanya. Sesungguhnya hanya dia yang mengerti. Ku terkenangkan cinta yang silam, yang terbenam dari dua jiwa suci tak ternoda. Walaupun ku coba melupakan, ku tak berdaya. Mengapa, oh kekasih, dirimu yang terpilih menyambut lampaiannya waktuku tiada bersama. Mungkinkah kau dan aku bisakah bertemu, bercinta pakai dulu, kekal untuk selama-lamanya. Sesungguhnya hanya dia yang mengerti. Oh, 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 oh. Itu dia di sini pasti daripada Afi Utopia. Itu dia. Dan sebelum itu kita bersama dengan UG14 Bunga Larangan. Assalamualaikum semuanya. Sihat semua. Terima kasih. Semakin dapat datang acara ini. dan semakin mantap vokalnya. Itulah dia, makin lama makin mantap Macam tak dimakan usia. Sebenarnya Abang risau. Sebab dalam sejarah lagu ni pagi Abang nyanyi. Tak pernah lagi nyanyi. Tak pernah nyanyi pagi. Lagu-lagu ni. Ini satu rekod baru untuk Malaysia Book of Records. Nyanyian live pagi, lagu di sini pasti. Itulah dia. Bunga Larangan pernah? Pernah dulu 2 tahun lepas sama UG14. Pagi lah, pagi juga. Ya, dia nada pagi ni pun satu benda yang mencabar ya. Mencabar sebenarnya live. Luar Tapi biasa. pro kan, walaupun nyanyi pagi, nyanyi secara live, masih boleh nyanyi. Kalau tengok dekat Facebook MHI kan, tiba-tiba je naik orang melihat. Sebab apa? Sebab dia macam mengibas kembali kan. Bersama kita 90s dulu, 90-an lagu-lagu macam ni. Memang menjadi kegilaan ramai. Belum lahir. Dah. Saya lahir 89. Baby lagi lah. Baby lagi tak tahulah bulan ni kan. Tapi saya selalu dengar. Album pertama saya. Oh. Utopia. Dah 31 tahun dah. Ya. Tahun lagu tu. Okey, baik. UG14, saya sering tertanya-tanya. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Saya ni antara yang tak tahu. UG14 tu mewakili apa sebenarnya? Okey. Sebenarnya UG14 tu ada alamat
Di mana kami mula-mula berjumpa dengan satu production house. Okey. Untuk saya form satu band. Tempatnya di Kebalik Wilayah. Okey. Dan kebetulan macam tu kita bincang-bincang dengan all my band members. Apa nak tajuk. Jadi salah seorang daripada anggota arwah drama saya, Hafiz, ternampak alamat tu. UG14, Underground 14. Kita kata okey guys, kita ambil tu lah. Tiba-tiba kita okey lah. Sampai lagi hari ini. Tengok tingkat berapa alamat office. Alamat office tu UG Underground. Dekat Itulah sejarahnya di Kebalik Wilayah kan. Betul juga kan. Utopia pula. Utopia sebenarnya. Ni zaman-zaman UU tu kan. UG Utopia. Satu zaman lah kan. Utopia ni sebenarnya daripada bahasa Sanskrit, maksud dia mencari kesempurnaan. Kesempurnaan betul. Sebenarnya daripada lagu ni nama tu kami bawa kepada arwah Lolok. Arwah Lolok cakap lagu ni okey. Beri pada si Puan Nasir. Saya cakap okey lagu ni kita nama ni kita gunakan sebab nama tu unik. U Sengkang TOPIA. Unik nama tu. Sebab ejen asalnya EU. Tapi ni sebab dah unik jadi U lah. Itu negeri U kalau Utopia itu negeri. Nama lama dia Hafsyah. Negara Hafsyah. Itu Ethiopia lah. Salah silah dia. Tapi walaupun Abang Afi dah bergerak solo, tapi nama Utopia tu masih lagi diguna. Abang Utopia masih lagi kan. Abang sebab apa? Sekarang ni nama tu abang seorang yang bawa kan. Sebab apa? Arwah drama abang tu sebenarnya lemas. Bila tengok tadi dengan kita punya apa tu kan, dia mancing di laut di bagian datuk, beliau lemas. Dia pergi 3 orang, 2 orang selamat, arwah lemas. Dia salah seorang. Jadi kita teringat, abang teringat dah tadi masa cerita pasal kan? Lemas tu lah. Bagilah sebabnya untuk kita berwaspada betul di laut kan. Okey. Hari ni Afi ada bawa ini. Okey. Buai. Bayi bukan untuk dibuang tapi untuk dibuai. Abang buat lagu ni sebenarnya terlampau banyak sekarang ni kes-kes pembuangan bayi kan. Mendera kanak-kanak kan. Macam semalam yang paling baru semalam ditangkap. Ada orang jumpa bayi menangis di tepi longkang kan. Jadi abang lagu ni abang buat untuk kemasyarakatan. Abang nak supaya masyarakat tahu betapa bayi ni bukan untuk dibuang. Tapi sebenarnya bayi ni untuk dibuai. Sekarang pun lagi satu abang nak supaya masyarakat kita balik kepada tradisi membuai bayi. Sekarang ni tak ada lagi buai bayi. Bila lahir je bagi dekat pengasuh kan. Jadi buai bayi ni sebenarnya penting untuk ibu dengan anak tu sama-sama kasih sayang kan. Lagi satu lagu buai ni kita tengok pada video klip. Lagu ni adalah pertama kali menggunakan lirik bahasa lirik Jawi. Tulisan Jawi tulisan Jawi. Inilah. Itu rambut pendek tu sebab abang baru balik umrah tu. Okey. Ini tahun berapa ni abang? Dalam 2 tahun lepas. Sebab single ni 2 tahun lepas ya. 2018 kan. Elok abang rambut pendek kan rambut panjang agak. Bang dua-dua handsome bang. Dua-dua maintain. Maintain suara tu terus mantap tu. Tapi dah otai dah. Awam tapi maintain rambut panjang kan. Dia tak dibenarkan potong. Tak dibenarkan potong. Ada orang tu tak kasi potong. Tu dia. Jadi kali terakhir berambut pendek bila? Masa saya mendirikan rumah tangga 20 tahun lepas. Betul. Kan? Tapi jangan cakap orang tau. Tapi kita je. Kita tahu. Imam tu suruh potong. Imam. Dia kata kalau nak kahwin dia tekat your hair kata. Oh ya ke okey. Tapi tak apalah nak kahwin di masa tak jalan. Lepas tu dah tak lagi lah. Baik. Macam Abang Afi menghasilkan buai, macam abang pun pula bagaimana? Projek okey, buat masa sekarang ni pasal sepatutnya UG14 kami bercadang nak merakamkan sebuah single pada tahun ni. Tapi dalam beberapa bulan lepas drama kami meninggal dunia, belakang sikit pinggang. Dan bisnes saya arwah Daud dah lama meninggal. Few years back lah. Jadi saya cadang untuk hold dulu. Sebab gitaris saya from Singapore. Dia dah stuck kat Singapore, tak boleh balik Malaysia sampai hari ni. Jadi perancangan tu terpaksa ditunda lah pada hari yang betul-betul sesuai kan. Banyak dugaan sepanjang PKP ni kan. Betul. Dia tak dapat nak berurusan lah. Tak apa, kita boleh tunggu sebab lagu yang lama ni masih lagi kuat. Masih lagi kuat je, tak ada masalah. Kalau pergi kat karaoke, ini antara lagu carta teratas orang pilih. Dan larangan dan terawal. Sebelum suara hilang bagi nyanyi lagu ni dulu kan. Itulah dia. Jadi mungkinlah UG14
macam abang-abang kat belakang ni juga kan, adakah macam Ya, mai sekarang... abang ini Abang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Dah tujuh lagi. Okey, jadi masa musim PKPP ni, pastinya tidak boleh melakukan show dan sebagainya. Adakah perancangan kalian semua untuk mengadakan konsert secara virtual? Habis bila sejak PKP tu kan, jadi kita tak boleh buat show besar, tak boleh berkonsert. Tapi kita dibenarkan untuk berbasking. Jadi saya telah menubuhkan sebuah band, SR Band. SR Band. Sahabat Rockers Band. Itu yang di topi tu, di SR dia. Jadi saya dah berbincang dengan UJ14 ni tak ada cukup ahli. Jadi fikir-fikir di rumah tak ada buat apa kan. Jadi bila kerajaan membenarkan kita berbasking indoor, dan ada saya menubuhkan band ni lah. Jadi saya ni kawan-kawan lama ni. Kita asyik bercakap mengenai Abang Afi dan juga Wom yang belakang ni juga. Orang nak kenal juga. Apalah, abang Wom boleh kenalkan kalian. Di sini gitaris Dino. Alright. Dia seorang gitaris lama lah, main kelab, saya seni, saya all that lah. Nampaklah keotayannya tu. Pemain kahun. Ini orang lama ni. Halim. Dulu dia mengani kumpulan Cobra. Dan dengar tak Cobra? Benar. Dan juga sebelum Cobra apa? Memo. Dia kalau ada banyak band tu banyak otai betul lah. Lama. Dan ini yang paling cute tak? Yang paling cute. Yang paling senior ke? Paling senior ke? Paling junior kan? Cute kan? Cute. Dia cakap sendiri lah nama. Nama siapa? Saya Eri. Eri memang session atau ada band lain sebelum ni? Ada band lain juga. Nama bandnya? Macam-macam band. Macam-macam band ke? Dia sessionist. Mana-mana dia boleh masuk. Tapi saya tertarik kasut tu. Ini menjiwai kembali era rock kan. Era 90-an. Hanya orang zaman tu yang tahu lah. Itulah kita yang kita lain zaman sikit lah. Awak lain zaman sikit. Okay, faham. Tak apa. Memang itulah. Jadi kita sebenarnya kami ni artis hotel lama ni kan. Semenjak PKP ni memang pendapatan kami memang tersekat. Selagi tak ada, selagi tak dibenarkan perhimpunan kan. Selagi tu event guna itu tak dapat bagi kami. Lebih kurang dekat 6 bulan lah tak ada job ni kan. Sebelum tu ada job kan. Jadi orang cakap kalau bukit tu kalau tarah jadi highway juga kan. Jadi kita mintalah supaya COVID-19 ni hilang daripada Malaysia ni. Sama-sama kita dapat cek makan. Macam Abang Afi 6 bulan kata tak ada job apa semua. Apa yang Abang Afi lakukan? Itulah lepas 4 bulan orang cakap apa nak buat ni kan. Asyik tak ada job, keluar je masuk tak ada kan. Dalam abang terfikir apa nak berniaga. Tengok kawan-kawan artis banyak kan berniaga. Jadi abang fikir abang ambil ikan bilis dari Sabah. Macam mesti sabar. Baru lebih kurang dalam 2 bulan abang menceburi bidang perniagaan ni. Terpaksa sebabnya kan. Jadi tengok sambutan ni alhamdulillah. Abang buat COD kan. Kalau jauh sikit adalah charge dia. Cuk, abang buat COD abang hantar sendiri ke macam mana? Hantar sendiri. Jadi orang minta nyanyi ke peminat nak bergambar selfie, gambarlah. Jangan sampai tak boleh bagi balik sudah. Kalau nyanyi charge lain Nyanyi charge lain. Dia COD ada balance sikit tu. Sekali lah kalau nak nyanyi charge lain. COD plus charge nyanyi. Jadi kalau jauh tu abang post lah. Dan sekarang ni yang terbaru lagi produk abang sambal hitam. Hitam. Kita buatlah sekarang selagi tak dibenarkan lagi kami membuat persembahan, selagi itu kami akan berniaga tambah-tambah produk. Kalau ikan bilis ambil di Sabah, sambal hitam masak sendiri ke apa? Sendiri. Ada pakai. Tangan sendiri lah ni. Yang pedas punya kan. Itu terpaksa. Sebenarnya terpaksa. Jadi ramai yang hotel-hotel kat luar tu pun tak dapat job kan. Jadi kita kena buat sesuatu lah. Sebab apa? Menyanyi ni punca pendapatan utama. Itulah kita doakan segalanya selesai secepat yang boleh supaya dapat menjalankan kerjaya sebaik-baiknya. Ada alternatif dia lah. Kita akan cuba dengan cara yang lain kan. Terpaksa cari yang lain. Baik, terima kasih. Tapi yang pastinya suara tu masih lagi berbisa. Masih lagi maintain berbisa kan abang. Lagi sedap dari kaset lah kan. Sebisa Cobra. Terima kasih banyak sama Joy. Terima kasih. Sampai di penghujung MHI. Dan esok kita ada tajuk mengenai cegah bunuh diri. Pastikan anda bersama kami esok jam 8 pagi hingga 9.30 pagi bersama rakan pencara yang lain. Jadi untuk itu assalamualaikum. Selalu. Bye. Terima kasih banyak. Bersama sendu.